Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita sekali lagi untuk mata pelajaran matematik kelas tahun 5. Okey, jadi hari ini cikgu akan berbincang sedikit tentang dua tajuk yang kecil. Okey, yang pertama iaitu pola nombor dan yang kedua adalah membundarkan nombor. Okey. Jadi pada semalam pun cikgu dah sentuh tentang bundar. Okey, tapi untuk tahun 6. Tapi sebenarnya tahun 5 dan tahun 6 agak serupa, hampir sama. Kerana berlakunya semakan KSSR, maka silibus tahun 5 dan tahun 6 hampir sama. Jadi kamu juga boleh menonton video tersebut dan masih lagi boleh gunakan video tersebut untuk mata pelajaran dan latihan kamu lah. Okey, dan ada pun cikgu tengok ada yang dah mula buat soalan bundarkan semalam. Semalam cikgu tersilap hantar ke tahun 5 punya kelas dan ada juga yang dah buat. Jadi tahniah cikgu ucapkan. Ya, okey. Jadi itu lebih advance lah. Jadi sebenarnya semalam untuk mata pelajaran sains tahun 5. Okey, jadi cikgu tersilap hantar yang tahun 6 punya ke kelas kamu, tapi tak apa. Kamu boleh juga buat kaedah dia tetap sama. Daripada tahun 1 pun cikgu perhatikan rupanya pada tahun 1 pun dah mula menjawab soalan bundar. Anak cikgu pun dia tengok gambar Raja Bukit tu pun dia dah kenal pasti dah, ini dia dah pernah belajar. Jadi kamu sebenarnya dah belajar bundar sejak daripada tahun 1 lagi. Baik. Jadi sebelum kita mulakan, pastikan kamu ada bersama kamu buku teks matematik lah. Kena ada pada kamu buku teks matematik supaya mudah kita punya perbincangan sebentar lagi. Baik. Jadi hari ini kamu tengok buku teks lah, tak tengok muka cikgu hari ni, untuk lebih senang kamu nampak dan lebih senang cikgu nak tunjuk lah. Okey, baik. Jadi kita dah belajar. Okey, kita tengok buku. Okey, kita pun dah belajar kenal dan tulis nombor. Cikgu dah buat Google Meet. Walaupun tak ramai yang masuk itu, cikgu adalah beberapa orang yang masuk. Cikgu dah terangkan tentang bagaimana kaedah menulis nombor dalam perkataan dan juga menulis dalam bentuk digit. Okey, kemudian teroka nombor, banding dan susun nombor dan nombor perdana. Okey, jadi yang terakhir cikgu rasa kamu membuat soalan tentang nombor perdana. Nombor perdana ada 25 nombor perdana semua sekali. Okey, kamu boleh kenal pasti nombor perdana apabila kita cuba bahagi nombor perdana itu dengan nombor selain daripada nombor diri dia sendiri atau nombor 1. Okey, kalau dia boleh dibahagi dengan nombor selain daripada itu, maka dia bukan nombor perdana. Nombor perdana tak boleh bahagi dengan nombor lain. Dia bahagi dengan nombor dia. Contohnya nombor 7 hanya boleh bahagi dengan 7 saja. Dan 7 juga hanya boleh dibahagi dengan 1. Jadi kalau kita semak, 7 bagi 2 ada baki, 7 bagi 3 ada baki, 7 bagi 4 ada baki, 7 bagi 5 ada baki, 7 bagi 6 pun ada baki. Okey, 7 bagi 8 tak cukup. Maka kita dapatlah mengesahkan bahawa 7 itu adalah salah satu contoh nombor perdana. Baik, jadi untuk hari ini apa yang kita kena lihat adalah pola nombor. Okey, pola nombor. Kita nak lihat dia bagaimana corak dia. Kemudian kamu ada anggar kuantiti dan bundar nombor. Kalau boleh kita cuba sentuh ke tiga-tiga tajuk kecil ini. Ya, jadi pada musim PKP ni cikgu cubalah. Okey. Kita cuba cepatkan sedikit supaya takut kita tertinggal banyak nanti. Okey. Baik, kita terus kepada muka surat 12. Okey, jadi semua buka buku teks dan selak muka surat 12. Okey, kita nampak nampak pola nombor. Kan ada nampak burung hantu tu tengah baca buku. Jadi malu kalau kamu tak baca buku, malu kat tu burung hantu tu. Burung hantu pun nampak tu baca buku tu, bagus ya. Baik, tajuk dia pola nombor. Kita lihat ada nombor-nombor yang digantung pada mungkin bendera lah ni. Okey, ada bendera kita lihat. Setiap nombor tu
Untuk dapatkan pola, pertama kita lihat pola ini sama ada dia menaik atau pola menurun. Okey, pola menaik apabila dia semakin bertambah. Contoh 1 naik kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4 semakin bertambah. Itu kenaikan secara nombor besar. Kalau naik secara puluh, dia akan jadi 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Dia juga boleh bertambah secara ratus, ribu dan sehinggalah nombor juta dan sebagainya. Dengan syarat kamu lihat nombor yang sebelum itu lebih kecil dan nombor selepas itu lebih besar, maka itu dipanggil pola tertib menaik. Baik, setelah kita pastikan dia itu adalah tertib menaik atau menurun, kita akan cari bagaimana pola itu menaik berapa banyak, sekiranya menurun berapa banyak. Jadi perbezaan antara kedua-dua nombor, nampak cikgu sebut perbezaan. Jadi perbezaan adalah kata kunci untuk operasi tolak. Jadi kamu perlu tolaklah. Tolakkan kedua dua nombor yang bersebelahan. Okey. Sekiranya kamu kena tengok yang mana lebih besar lah. Nombor besar tolak nombor kecil. Perbezaan. Nombor besar tolak nombor kecil. Sekiranya dia tertib menaik, nombor selepas tu, nombor yang kedua tu tolak dengan nombor yang pertama. Sebab nombor kedua akan jadi lebih banyak. Yang banyak tolak yang sedikit. Yang besar tolak yang kecil. Boleh. Kalau hak kecil tolak besar, tak boleh. Tak larat dia nak tolak kan. Okey, sekiranya tertib itu tertib menurun, maka nombor besar duduk di hadapan sekali. Nombor seterusnya lebih kecil, maka nombor 1, nombor yang berada kedudukan 1 tolak dengan nombor yang berada di kedudukan kedua. Setelah kamu tolak, kamu akan dapat dia punya perbezaan. Jadi seperti kita lihat contoh ini. Okey. Ini 360,210. Manakala nombor kedua 360,218. Ini 10, ini 18. Nombor depan sama, 300,000, 60,000, 60,000, sifar ribu, ni pun sifar ribu dia. 200, ini pun 200. Tapi yang membezakannya ini 1, ini pun 1, 10, ini 10, ini sifar, ini 8. Daripada sifar, dia berubah menjadi 8. Maka sifar kepada 8, dia bertambah sebanyak 8. Sekiranya kita nak yang ni kita boleh tengok secara congak di kepala. Sekiranya kamu tak dapat, ni kamu nampak dia menaik ni, kamu tolak nombor ni, nombor yang lebih besar tolak nombor yang lebih kecil. 18 lebih besar daripada 10. Maka 18 tolak 10, dia dapat hasilnya 8. Maka perbezaan dia adalah 8. Jadi polanya 8. Kalau dia menaik, bertambah sebanyak 8. Jadi pola ni, pola dia sama. Kenaikan dia setiap daripada satu nombor ke nombor yang lain, setiap kenaikannya 8. 8, sini 8, sini 8. Maka kita dapat dah dia punya pola, iaitu pola tertib menaik sebanyak 8. Okey. Setiap nilai nombor bertambah 8, dia kata ni. Okey, ini pola tertib menaik 88, bukan 88. Naik 88. Maksudnya setiap kali dia berubah nombor, dia akan bertambah sebanyak 8. Okey, untuk contoh B, kita lihat contoh B, dia nombornya agak lebih besar. Kita perhatikan perbezaan antara dua nombor. Baik. Nombor yang pertama 500,000, sini 600,000, sini 700,000, 800,000 dan 900,000. Kita perhatikan nombor-nombor yang berada di belakangnya. Sifar, sifar, 3, 3, 4, 4, sifar, sifar, 5, 5. Kita perhatikan bahawa setiap nombor yang lain adalah sama. Yang berbeza cuma digit yang berada pada kedudukan rumah, nilai tempat dia ratus ribu. 500,000, 600,000, 700,000 dan seterusnya. Maka kita tahu 5 kepada 6 bertambah 500,000 kepada 600,000 adalah kenaikan sebanyak 100,000. Maka polanya, pola tertib menaik 100,000
1000, 100,000. Ini kita nak tengok corak dia. Ini berapakah perbezaan antara nombor-nombor bersebelahan. Jadi kita kena sebut kedua-duanya sekali. Pertama, corak menaik, dia punya perbezaan 100,000, 100,000. Ini format bagaimana nak menjawab soalan, cara menulis jawapan. Okey, seterusnya C. Seterusnya C kita lihat, ini adalah satu, dipanggil garis nombor. Garis nombor ni mestilah dalam keadaan tertib dia mestilah tersusun. Tidak boleh secara tunggang terbalik caca merbah lah. Dia mesti disusun mengikut turutan yang betul, sama ada menaik atau menurun. Jadi kita lihat perbezaan 1, 1, 2, 2, 7 dan 8. 7 dan 8 ni tak sama kan? 7 dan 8 ni tak sama. Kita tengok sebelah, 9 pun tak sama. Kalau kamu perhatikan, dia dah warna merah tu. Warna merah, color merah, supaya kamu nampak, oh ini yang tak sama rupanya. Okey. Dia nombor 7, 8 dan 9 ni berada pada kedudukan ribu. Maka 7,000 kepada 8,000, 8,000 kepada 9,000, maka ada kenaikan sebanyak 1,000. Okey, sebanyak setiap nombor ke nombor tu meningkat sebanyak 1,000. Jadi pola nombor di atas ialah tertib menaik 1,000, 1,000. Okey. Saya ulang balik. Pola nombor di atas ialah tertib menaik 1,000, 1,000. Maka bila kita dah tahu pola, okey, kegunaannya kita boleh meramal nombor yang tidak ada pada jawab sinilah. Kita boleh ramal bahagian-bahagian yang kosong tadi, sebab kita dah tahu corak dia bagaimana. Okey, jadi ini kita bukan nak jadi Tok Bomo main teka aja. Bukan kita main teka, kita menegak, meramal menggunakan pola yang kita telah kaji dan kita ketahui. Okey, berdasarkan nombor-nombor sebelumnya. Okey, berdasarkan nombor-nombor sebelumnya kita dapatkan satu corak dan kita boleh berbuat satu, kalau pada sains ni dia panggil ekstrapolasi. Maksudnya kita membuat ramalan lah bagaimana nombor tu akan seterusnya. Okey. Jadi 7,000, 8,000, 9,000 dia akan jadi 10,000. Baik, bila 10,000 dia dah akan naik kepada rumah yang lain. Okey, dia akan naik kepada rumah yang lain. 9 ni kita tak boleh letak 10 di dalam ni. Kita hanya boleh letak sifar je warna merah. Kita buat sifar warna merah kat situ. Okey. Kita ada 1, 2, 9, sifar 4, 9. Yang ini, Okey. Kalau dia menaik 1,000, dia akan jadi 10 kat sini. Okey, tetapi kita tak boleh tulis begitu. Kalau kita tulis begini, maka digit dia bertambah. Bila digit dia bertambah, dia akan lari dia punya rumah-rumahnya. Dia akan duduk, dia akan jadi bila ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dah jadi nombor juta. Padahal nombor ini sehingga 100,000 je, ratus ribu. Kalau kamu buat macam ni, dia akan jadi ini 1 juta. Jadi macam mana nak selesaikan? Kita hanya boleh letak satu nombor saja pada kedudukan ribu. 9 naik 10. Baik. Kita hanya boleh tulis sifar di sini, naikkan satu ini di sebelah 10,000. Yang lain samalah. Maka nombor yang terhasil, jawapan dia adalah 1, 2 tambah 1, 3. Sini sifar, sini 49. Jadi nombor ini dibacakan sebagai 130,049. Daripada 129,000 tambah 1,000, dia akan jadi 130,000 dan 49. Okey. Ini cuma penambahan sebanyak 1,000. Seperti mana nombor-nombor yang sebelum ini pun bertambah sebanyak 1,000. Inilah yang patut kita isikan di sini. Kemudian apabila 130,000 ini bertambah 1, batuk pula cikgu.
Tambah lagi 1,000, kita masukkan 1,000 sebab kita dah tahu corak dia menaik 1,000. Tambah 1,000, kita tambah lagi. Maka dia akan jadi 131,009. Okey, minta maaf, ada 4 kat sini. Okey, kita perhatikan sama tak dengan ni? Sama. Maka ini lebih mengesahkan bahawa jawapan kamu tadi adalah benar ni. Jawapan tadi ni memang benarlah, confirm lah, sebab nombor selepas itu pun tetap juga mengikut pola atau corak yang telah kamu nyatakan tadi. Maka sekarang kita dah lebih yakin. Kita nak dapatkan jawapan seterusnya, kita tambah lagi sebanyak 1,000 untuk nombor seterusnya. Maka kamu akan dapat di kotak terakhir 132,049. Okey, itu 3 contoh yang diberikan dalam buku teks kamu tentang pola nombor. Okey. Bila kamu dah tahu pola nombor, sekarang yang kedua adalah menyusun nombor dalam tertib menaik. Okey, jadi kamu perhatikan ada Samsul, Zuhairi, Zura, Tan, Sahli, Jayanti. Ni Zuhairi. Saya bukan Suhair. Suhair tu orang lain kan. Baik. Kita lihat ni 475, 495, 197, 197. Sama. Ya, sama. 4 sama 7, 9. Yang tu tak sama. Belakang 5 sama. 1 sama 9 sama 7 sama. Jadi yang kita tahu yang perbezaannya berlaku di sini pada kedudukan puluh ribu dia. 7 sini 9. Okey, yang ni pula kita tengok dia punya ratus ribu dia 6. Okey. Kemudian selepas ni yang nombor Tan pegang ni 8. Dan kita ada Sahli memegang 50,000. Jayanti 40,000. Habis dah. Okey, jadi kalau kamu conteng pakai pensel, nanti kamu boleh padam balik kalau buku tu bukan kamu punya. Selalunya buku daripada sekolah lah kan. Jadi walaupun kalau conteng dengan pensel, nanti kamu kena padam balik. Okey. Jadi kita nampak di sini dia nak dalam kedudukan tertib menaik. Kita akan cari yang paling kecil dulu. Maka ini yang paling kecil. Jayanti 4 paling kecil, dia akan berada di kedudukan pertama. Kemudian nombor 4, 5, 2, 4, 5, 6. Nombor 3, 7, 8 dan 9. Okey, jadi yang pertama Jayanti, kedua Sahli, ketiga Zura, keempat Samsul. Jadi siapakah yang berada di tempat keempat? Samsul akan berada di tempat keempat. Okey, setelah disusun kembali. Baik, nombor 3. Nombor 3, contoh nombor 3, kita akan lihat tertib menurun. Tadi kebanyakannya kita belajar tertib menaik. Tetapi kali ini tertib menurun. Okey, ada gambar katak. Katak lompat, si katak lompat. Nilai nombor semakin kecil. Ini pula tertib menurun. Pola nombor ini ialah tertib menurun 4. Kita perhatikan 84, 80. Okey, 84, 80. Dia daripada 84 turun kepada 80, maka berkurang sebanyak 4. Turun lagi 4 jadi 76. Turun lagi 4 jadi 72. Dan seterusnya 68. Okey. Apakah pola nombor tertib menurun ini? Okey, gambar orang sedang menggunakan payung terjun. Dia dah tulisnya tertib menurun, tetapi dia tak bagi tahu berapa banyak penurunan tersebut. Maka kita perhatikan 127, 126, 125. Maka yang berbeza, dia dah berwarna kuning ya pun. Pada kedudukan 1000, 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000. Maka tertib menurun 1000, 1000. Itu jawapannya. Seterusnya, ini tadi cikgu cakap
Apa dia tadi? Garis nombor. Okey, garis nombor nah. Dia tunjuk anak panah ke belakang. Kenapa ke belakang pula dah? Tengok. 8,000, 7,000, 6,000, 5,000. Maka di sini akan jadi 4,000. Nombor yang lain tetap sama. 8. Oh, cikgu silap. Salah cikgu. Bukan 8,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000. Nombor lain kita kekalkan sama. Yang ni lepas 40,000 dia akan jadi 30,000. Yang lain kekalkan sama. Bilang menurun 10,000, 10,000 lengkapkan garis nombor. Oh, dia dah bagi pun corak dia. Cikgu je tak baca kita tadi kan. Tapi tak apa, kita tak baca pun kita dah tahu sebab kita dah belajar pola nombor. Okey, jadi itu sahaja untuk pola nombor dalam konteks kamu. Cikgu rasa kamu pun insya-Allah boleh nampak cara nak buat. Jadi untuk memastikan kefahaman kamu, jadi sila buat muka surat 13 soalan uji cuba ini 1 dan soalan 2. Okey, jadi kamu dah selesai, ambil gambar dan hantar kepada WhatsApp cikgu, WhatsApp personal cikgu. Jadi sekian saja untuk tajuk pola nombor. Berjumpa lagi kita dalam tajuk yang lain. Sekian, terima kasih.